عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Pengorbanan punyai falsafahnya yang tersendiri, iaitu kita mengorbankan sesuatu yang kita sayang untuk manfaat sesama manusia kerana Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan adalah satu yang dicontohkan oleh para anbiya sejak terdahulu daripada kita. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik, serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda, seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman.
Radio Kim 20 tahun inspirasi Infuria Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang berbuka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama Mona Jasman, dan insya-Allah saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan rancangan yang kita sediakan khas untuk anda, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama seperti biasa setiap hari Khamis jam 5.15 petang bersama rancangan Imanuna, Iman Kami, dan kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Para pendengar, insya-Allah bersama Dr. Aiman Al-Akiti, doktor akan membincangkan tentang dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagian kedua dari kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Al-Imam As-Sanusi. Insya-Allah sebentar saja lagi bersama rancangan Imanuna. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Lihatlah burung yang terbang. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya. Semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali
bahagia beserta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya, itu semua Allah punya. Kau dengar bukan kau punya, itu semua Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Kau lihat bukan kau punya, semuanya Allah punya. Kau dengar bukan kau punya. Ibadah korban adalah ibadah sunnah yang dituntut. Ibadah korban juga menjadi simbol ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakanlah ibadah korban dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu dikatakan sanggup berkorban demi sesuatu selagi mana mereka tidak melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk penyertaan. Hubungi Aman Palestin di talian 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM kita akan sambung kembali setiap hari Khamis seperti biasa. Kita akan bersama rancangan Imanuna, dan alhamdulillah di talian pada waktu ini kita mengalurkan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki anti wahdaki al-yawm? نعم أنا وحدي اليوم الحمد لله أنا بخير وكل عام وأنت بخير يا دكتور بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بخير إن شاء الله. عيد مبارك. Aid Mubarak Said alaikum aidan insya-Allah. Syukran dan terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan insya-Allah untuk petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ, dan untuk pertanyaan soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Doktor petang ini insya-Allah akan membincangkan tentang tajuk dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahagian kedua yang masih dalam kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Al-Imam As-Sanusi, insya-Allah sama-sama. Dan untuk waktu ini Doktor sebagai mukadimah, silakan Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat yang Datin Munaf, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang ada di luar sana, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada setiap Khamis petang. Dan sebelum kita mula, pertama sekali saya mengucapkan kulla amin wa antum bikhair, aidukum mubarak sa'id. Itu bahasa Melayu dia. InsyaAllah kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada segenap pendengar yang setia. InsyaAllah kita berharap tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, baik dan terjaga daripada apa-apa jenis kejahatan, sama ada penyakit yang zahir ataupun batin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan pada perbahasan kita hari ini yang bertajuk tentang dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahagian 2. Kerana apa? Kerana seperti yang telah saya jelaskan bahawa perbahasan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala atau wahdaniyatillahi Subhanahu Wa Taala merupakan inti ataupun tema utama dalam perbahasan ilmu akidah, kerana Islam ini diturunkan sebagai dinut tauhid, iaitu agama tauhid. Apabila kita berbicara tentang agama tauhid ini, agama keesaan atau mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah perbahasannya mesti kukuh dan kuat dari segala aspek. So pada minggu lepas kita dah menjelaskan dalil yang disebutkan oleh Imam Sanusi rahimahullah secara umum yang dipanggil dengan dalil tamannu', iaitu kata-kata Imam As-Sanusi rahimahullah, wa amma burhan wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lazima an la yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idzin. Yang bermaksud adapun dalil wajibnya, iaitu wajibnya Allah SWT bersifat dengan sifat Isa, ialah sekiranya dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersifat Isa, nescaya tidak wujud suatu pun daripada alam kerana melazimi lemahnya Allah pada ketika itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam penjelasan selanjutnya adalah menerangkan dalil
iaitu keterkaitan tentang mafhum ataupun kita panggil istintaj yang dapat dihasilkan, yang dapat dinatijahkan daripada perbahasan sifat wahdaniyah. Kerana apa? Pada minggu-minggu yang lepas, iaitu pertemuan-pertemuan kita mengenal sifat 20, bila kita membahas sifat wahdaniyah, keesaan Allah SWT, kita ada pernah membahas, kalau tuan-tuan masih ingat, yang dipanggil dengan apabila kita menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat esa, berarti dia akan menafikan 6 perkara. Kita sebut kan 6 perkara atau dipanggil dengan nafyil kumum as-sittah, iaitu menafikan kam itu multiple, benda yang tidak singular, iaitu benda yang multiple, yang 6. Jadi ada 6 bahagian yang akan ternafi, yang akan ditolak, yang akan dibuang daripada perbahasan, maksudnya akan dibuang daripada akidah kita. Apakah perkara tersebut? Pertama, iaitu nafyul kam muttasil fi dzat, iaitu menafikan apapun jenis, jumlah atau bilangan lawan daripada satu bagi zat Allah SWT yang muttasil, yang berkaitan langsung dengan zatnya, yang berkaitan bersambung dengan zatnya, maka ini ternafi. Seperti kita kata Allah SWT esa, berarti keesaan Allah ini, zat Allah adalah esa, tidak tersusun dari berbagai zat-zat yang lain, tidak seperti halnya makhluk seperti kita yang tercipta daripada jisim-jisim yang banyak dengan adanya tangan, kaki dan lain-lain. Ini ternafikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafyul kam al-munfasil fi dzat, iaitu menafikan apapun jenis bilangan, iaitu apapun jenis multiple bagi yang berpisah daripada zat Allah SWT. Seperti kita menafikan wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Ini akan dinafikan, akan dihilangkan, akan ditolak di dalam Islam. Kerana apa? Kita beriman bahawa Allah SWT adalah esa dan dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain, seperti agama Majusi yang percaya adanya Tuhan baik dan Tuhan buruk, dan ini ditolak kerana Tuhan itu esa. Allah SWT adalah esa, zat yang esa. Lalu yang ketiga adalah nafyul kam al-muttasil fi sifat, iaitu menafikan multiple ataupun adat, iaitu ta'adud, berbilangan yang berkaitan langsung, yang bersambung langsung dengan sifat Allah SWT. Dalam erti bukan kita kata Allah hanya ada satu sifat saja, tak boleh ada banyak sifat, bukan. Akan tapi Allah SWT bersifat dengan berbagai jenis sifat, hanya sahaja bagi setiap sifatnya itu esa. Dalam erti apa? Kudrah esa. Satu kan, kudrahnya itu esa, berarti ada satu kudrah. Iradah satu, sama satu, basar satu. Terjemahan Melayu dia, kuasa satu, kehendak satu, melihat satu, kalam satu, mendengar satu dan lain-lain. Jadi banyak sifatnya ada banyak, betul. Seperti kita hafal, iaitu kita hafal yang dipanggil dengan sifat 20, atau sifat ma'ani dia ada 7. Akan tetapi setiap satu jenisnya hanya esa satu. Menafikan adanya 2 atau 3 kudrah. Dan yang ketiga yang keempat tuan-tuan, iaitu menafikan nafyul kam al-munfasil fi sifat, iaitu menafikan berbilangan multiple yang terpisah daripada sifat. Seperti kita menafikan sifat kudrah bagi Allah itu esa, dalam erti tidak ada di alam ini mana-mana selain Allah, iaitu makhluk yang memiliki sifat kudrah seperti kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ternafikan, ini ditolak, tertolak. Berarti Allah SWT Maha Kuasa dan tidak ada yang menyamai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nafyul kam munfasil fi sifat. Dan selanjutnya yang kelima adalah nafyul kam munfasil fil af'al. Apakah nafyul kam munfasil fil af'al? Iaitu menafikan berbilangan, iaitu multiple di dalam atau yang berpisah daripada af'al, iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya kita beriman
bahawa Allah SWT lah yang menjadikan segala sesuatu, seperti ikhtira', iaitu ikhtira' itu untuk yang menginnovate, yang menjadikan, yang membuat, yang menciptakan dari tidak ada kepada ada. Ijad, i'dam, mewujudkan, mematikan, meniadakan, memberi kita rezeki, memberi kita kesihatan dan lain. Semua ini yang berlaku, af'al kita panggil, perbuatan Allah SWT ini semuanya adalah daripada Allah SWT dan tidak ada yang terpisah daripada Allah bersama dengan Allah untuk berbuat perkara ini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup bahagian ini adalah nafyul kam al-muttasil fil af'al, dan ini ulama berbeza pendapat menetapkan dia atau tidak, tapi al-asah menurut Imam Nawawi al-Bantani bahawa dia ditetapkan, iaitu menafikan multiple pada af'al Allah yang berkaitan langsung, dalam erti ketika Allah SWT menciptakan sesuatu, dia tidak perlu kepada perkara lain untuk menciptakannya. Dia tidak perlu pertolongan kerana dia esa dalam menciptakan dan meniadakan dan lain-lain. InsyaAllah dalil dia kita akan sebut setelah ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. atas pencerahan untuk waktu ini, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, alimul ghaibi wa syahadati, فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عالم الغيب والشهادة، فينبئكم
sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna dan masih bersama di talian Alhamdulillah pada waktu ini yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, Alhamdulillah masih di talian? Ya, saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor dan doktor masih bincangkan tentang tajuk dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahagian kedua. Dan untuk sambungan ini silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baru masuk pada perbahasan dalil burhan daripada 6 penafian kumum sitah ini, iaitu 6 jenis multiple yang mustahil bagi Allah SWT yang disucikan kerana sifat wahdaniyah. Kerana bila kita tetapkan sifat wahdaniyah, berarti keenam ini harus dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama adalah perbahasan nafyul kam muttasil atau nafyul kam muttasil nafyul kam munfasil fi dzat, iaitu menafikan multiple atau berbilangan pada zat Allah SWT yang terpisah. Dan ini sebenarnya pernah disebutkan pada minggu lepas, cuma saya ulangkan pendek sajalah. Saya ulangkan sekali lagi secara pendek. Kerana dia tidak jauh dari apa yang diterangkan oleh Imam Sanusi rahimahullah. Kerana apa? Apabila dia berbicara tentang kalaulah bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya seumpama Tuhan itu adalah sepakat dalam menciptakan misalnya, maka tentulah ini mustahil. Bagaimana ada satu perkara seperti satu zat alam ini, contoh dia Allah menciptakan Allah A dan Allah B, Tuhan A atau Tuhan B sama-sama sepakat menciptakan alam ini, dan ini mustahil. Kerana apa? Bagaimana mungkin ada satu zat yang diwujudkan dari dua pemberi kesan, dua ejen yang menciptakan dalam keadaan berpisah tapi bersamaan membikin pada satu perkara yang sama. Ini mustahil. Ini mustahil. Kerana apa? Dia adalah ijtima'ul mu'athiraini, dalam bahasa Arab mu'athiraini ala atharin wahidin. Lalu dan dia juga menghasil, kalaulah salah satu mengadakan dulu, lepas itu yang Tuhan A misalnya menjadikan, lalu Tuhan B menyusul dalam menjadikan, maka ini namanya tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah hasil. Akal ni tak boleh terima. Dah ada rumah lalu dia buat rumah. Rumah ini siapa yang buat? Tukang A. Tukang B pun buat. Macam mana tukang B boleh buat tukang A yang buat? Contoh dia. Ini menghasilkan sesuatu yang hasil, dan ini adalah tidak boleh diterima oleh akal. Tidak boleh diterima akal. Maka ini adalah muhal atau tidak diterima oleh akal, dan ini mustahil. Dan yang kedua iaitu seumpama mereka itu tidak sepakat dalam menciptakannya. Tidak sepakat dalam menciptakannya, berarti satu nak cipta, satu tak nak cipta, nescaya mereka akan bergaduh. Atau kita kata yang terwujudlah kehendak dia itulah Tuhan, dan satunya bukan Tuhan, kerana Tuhan tak mungkin kehendaknya itu adalah apa? Iaitu mustahil untuk diwujudkan, kerana yang namanya Tuhan semua iradahnya mesti terwujud, mesti diwujudkan. Ini dipanggil dengan dalil tamannu. Lalu sekarang kita bahas tentang menafikan kam muttasil fi dzat, iaitu menafikan apapun multiple yang berkaitan bersambung langsung dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau ada orang kata, kalaulah zat Allah SWT ini tersusun dari beberapa zat, dari beberapa essence, dari beberapa jauhar, dari jauhar ini adalah atom, dari beberapa atom, substance kita panggilkan. Ini apa terjadi? Nescaya ini menunjukkan lau tarakkabat zatuhu ta'ala min ajza'in fa imma an takuma sifatul uluhiyah bi kulli juz'in aw bil ba'di dunal ba'di aw bil majmu'i. Maka apa? Maka ini mustahil, kerana dia hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, setiap satu partikel daripada zat Allah tadi itu adalah Tuhan. Nescaya ini mustahil, kerana kita akan kata wujudnya lebih daripada satu Tuhan, dan ini akan kembali kepada perbahasan tamanuk, dan ini mustahil dan perlu dibuang.
Dan kedua, kalau kita kata dari berbagai partikel yang ada satu Tuhan dan yang lain itu bukan Tuhan, maka nescaya ini juga terjadi tamanuk, terjadi suatu pelanggaran. Kerana apa? Seolah-olah kita mengatakan ada satu yang Tuhan sedangkan zat yang lain daripada Tuhan bukan Tuhan, dan ini adalah mustahil. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT itu ajiz, yang lemah, dan ini mustahil kerana mana mungkin Allah SWT itu lemah, sedangkanlah dia yang maha kuasa, dia yang mewujudkan alam ini. Buktinya kita menyaksikan alam ini ada, dan tak mungkin Allah SWT itu lemah. Dan yang ketiga, kalau kita kata bahawa keseluruhannya majmuk itu adalah, iaitu ada 3 Tuhan yang berbeza misalnya dia, dan kesemuanya itu adalah Tuhan yang yang menciptakan, dan ini juga mustahil kerana menunjukkan setiap satu daripada keseluruhannya itu kalau kita kata satu lemah, maka nescaya semua yang lain akan lemah. Kalau Tuhan A kita kata Tuhan B, ada Tuhan C, dan Tuhan C kita kata lemah sedangkan Tuhan B tidak lemah, tidak lemah, nescaya kita akan kata semua Tuhan itu lemah. Kerana apa? Kerana yang namanya Tuhan tidak mungkin diciptakan, dan kalau ada yang datang setelah Tuhan yang A menunjukkan bahawa Tuhan B dan C tadi adalah Tuhan yang diciptakan, bagaimana Tuhan itu diciptakan? Dan ini mustahil, akal tidak boleh diterima. Oleh sebab itu kita kata Allah SWT disucikan daripada apa-apa iaitu kesyirikan, sama ada dalam zatnya yang terpisah atau zatnya yang bersambung. Maksud dia zat berpisah, tidak ada Tuhan lain selain Allah SWT, iaitu atau zatnya tidak tersusun dari berbagai juz-juz. Ini mustahil, dari berbagai partikel-partikel yang lain. Mungkin ini agak susah nak faham, tapi ini perbahasan metafizik dan perlu saya jelaskan kerana ini ada dalam kitab dan perlu disyarahkan. Dan selanjutnya tuan-tuan, iaitu kita membahas tentang menafikan iaitu kesyirikan atau multiple yang ada pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu muttasil dia seperti apa? Kalau kita kata Allah SWT ada 2 kudrah, 3 kudrah, 4 kudrah, maka apa kata-kata ulama? Lau kana lahu ta'ala kudratani au iradatani la lazima ma sabaqa fi ma lau kana hunaka ilahan. Kalaulah kita kata Allah ada 2 kudrah, nescaya seperti kita dah jelaskan, seolah-olah kita kata ada 2 Tuhan. Kerana apa? Seolah-olah satu kudrah ini memerlukan kepada kudrah yang lain, atau dia tidak, kudrah dia itu jadi lemah lah. Atau kita kata ada 2 Tuhan kerana 2 kudrah ini katanya yang menciptakan. Bagaimana satu perkara, contohnya ciptakan alam ini, ciptakan alam ini adalah hasil daripada sifat kudrah Allah SWT. Apakah kita kata kudrah yang mana? Kudrah A atau kudrah B? Mustahil, akal tak boleh terima. Ini kerana akan terjadinya 2 muathir, 2 yang memberi kesan pada satu kesan, dan ini mustahil, akal tak boleh diterima, akal tak boleh menerimanya. Maka kita kata Allah SWT bagi setiap sifatnya yang jenis-jenis yang berbeza itu adalah esa, kudrah satu, iradah satu, iaitu dan lain-lain, sama satu, basar satu dan lain-lain. Sedangkan dalil secara akal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mustahil atau menafikan adanya sifat lain daripada sifat Allah yang turut mampu untuk melakukan atau ada tandingannya. Seperti kita kata kudrah Allah, kuasa Allah, ada kuasa selain Allah yang sama kuasa dengan kuasa Allah SWT, dengan kudrah Allah SWT. Ini dipanggil nafyul kam munfasil fi sifat. Apakah dalil dia? Dia sebutkan di sini, lau kana li ahadin minal hawadis sifat. Jadi kalaulah bagi perkara-perkara yang makhluk ini selain Allah SWT memiliki sifat seperti sifat Allah, nescaya apa? Nescaya kita akan kata bahawa wujudlah iaitu selain Allah Tuhan yang memiliki kuasa yang boleh menandingi Allah SWT. Nescaya ini mustahil. Kerana apa? Terjadi tamanuk juga. Kerana apa? Kerana seolah-olah kita kata Allah SWT berkehendak. Misalnya si Zaid duduk pada hari ini sekarang, tentulah kalau ada kuasa yang lebih kuat atau yang sama kuat mampu untuk menafikan kudrah Allah SWT dan iradah Allah SWT untuk menyebabkan Zaid itu duduk. Dan ini mustahil kerana Tuhan tidak akan ada kuasa ataupun iradahnya yang terhalang, yang ternafikan, yang tidak dapat diwujudkan. Ini mustahil. Kerana itu mustahillah ada kuasa di alam ini yang menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana mungkin? Ini lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah bagi langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah SWT, nescaya hancurlah langit dan bumi ini. Ini dalil dia. Dan yang terakhir iaitu menafikan kam munfasil fil af'al. Sama ada muttasil atau munfasil. Maka kalaulah ada selain Allah SWT yang dapat memberi kesan, nescaya apa? Nescaya ini menunjukkan Allah SWT itu lemah. Kenapa dia lemah? Seolah-olah kalau Allah SWT beriradah bahawa si Zaid ini kaya raya, tapi ada selain si Zaid ini, selain Allah SWT ini mampu memberi kesan, nescaya lemahlah kerana iradah Allah SWT tidak dapat diturutkan, tidak dapat diwujudkan, tidak dapat ditanfizkan kalau bahasa Arab kita panggil. Maka ini mustahil. Sebab itu dalam Islam kita kata apa pun yang terjadi di alam ini semuanya tidak luput, tidak hilang daripada kehendak dan iradah Allah SWT semata-mata. InsyaAllah. Okey, terima kasih Datuk. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor yang untuk bincangan pada petang ini, dan beberapa soalan yang kita dapat pada waktu ini doktor insya-Allah akan doktor jawabkan sebentar saja lagi selepas rehat. Ada yang bertanya pada waktu ini, apakah perbezaan antara sifat Allah qudrah dan sifat Allah kaunuhu ta'ala qadiran? Mungkin selepas ini doktor akan beri jawapannya. Dan untuk para pendengar juga yang ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0111290404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi untuk waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Johor Bahru 106.2 FM. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan. Beradu tak menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan tauladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi, dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila dia berbicara, dia dusta, apabila dia berjanji, tidak ditepati, dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid.
Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama rancangan Imanuna. Dan masih bersama Alhamdulillah untuk waktu ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Dan masih ada lagi berbincangan tentang dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahagian kedua. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup dalil keesaan Allah SWT, kita dah sebut dari minggu lepas sampai hari ini dalil dari kalangan theologians atau kita panggil mutakalimun. Mutakalimun itu dalil-dalil dia yang telah saya sebutkan kepada semua. Dan sekarang berbaki dua lagi dalil, iaitu dalil dari kalangan muhaddisin, iaitu ahli hadis, dan juga dalil dari kalangan ulama sufi. Bagi dalil golongan muhaddisin, mereka kembali kepada ayat Al-Quran jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga laisa kamislihi syai'un. Iaitu tidak ada yang menyamai Allah SWT satu apapun. Maka nescaya apa dia kata di dalam kitab ini? Iaitu al-muhaddis yaqul laisa kamislihi syai'un. Tidak ada, muhaddis, para ahli hadis menyebutkan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Segala sesuatu pun. Lalu falau kana murakkaban, kalau Allah SWT itu murakkab, tersusun, lakana mithlahu asya. Nescaya ada perkara-perkara asya, iaitu sesuatu-sesuatu yang mislahu, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan ini mustahil. Lalu sedangkan golongan sufi pula, bagaimana mereka kata? Maka mereka mengatakan dalilnya adalah bima taqaddama, seperti apa yang telah diberikan oleh golongan ulama mutakalimin dan juga yang diberikan oleh golongan muhaddisin, kerana sufi ini asal dia sama ada mutakalim ataupun muhaddis yang nanti di akhir masirah mereka menjadi sufi. Tapi ditambahkan lagi bahawa apa? Wa aidan faqulu ma siwal haqqi jalla wa ala binisbati ilaihi adamun. Dan ketahuilah bahawa menurut mereka juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat di sisi dinisbatkan padanya adalah adamun, iaitu tidak ada. Wa kullu ma huwa adamun fasifatuhu adam. Semua benda yang tidak ada itu juga sifatnya dianggap tidak ada. Fa idza kana kadzalika fa kaifa talhaquhu sifatuhum aw yata'allaqu bihi hukmuhum. Oleh sebab itu, bagaimana kita boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sedangkan kewujudan makhluk ini di sisi golongan sufi adalah dianggapkan seperti hanya iaitu hakikatnya seperti tidak ada, lebih kurang macam tu. Kerana fana, mereka sudah fana dalam arti mereka tidak melihat apapun ada yang ada di alam ini sebagai suatu makna, sebagai suatu kewujudan, kerana kewujudannya adalah hanya akan sirna belaka. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Ini adalah dalil golongan sufi. Dari sini jelaslah bahawa Allah SWT itu Esa, dan dialah satu-satunya zat yang disembah di alam ini. Maksudnya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita tidak menyembah selain Allah. Semoga akidah kita dijaga daripada segala jenis kesyirikan. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah sekarang kita buka soalan Q&A. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk waktu ini bersama soalan di WhatsApp konti 0112900404. Dan ada yang hantar soalan bertanya, apakah perbezaan antara sifat Allah qudrah dan sifat Allah kaunuhu ta'ala qadiran? Bagaimana Doktor?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apakah perbezaan kudrah dan kaunuhu ta'ala qadiran? Jadi ini yang kita panggil dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dalam erti apa? Apabila kita kata Allah ada sifat kudrah, berarti kita menetapkan Allah itu ada sifat kuasa yang esa berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ulama yang mengatakan dia tak cukup hanya kudrah. Kerana apa? Kalau kita kata Allah kuasa, tapi boleh nanti kemungkinan orang duk khayal berfikir mengatakan Allah memang kuasa tapi dia tidak dalam kuasa. Dalam berarti dia bukan dalam keadaan berkuasa. Maka dia pun sabitkan kaunuhu ta'ala qadiran. Iaitu Allah ada sifat kuasa dan Allah SWT dalam keadaan berkuasa. Itu yang menetapkan dua ini. Tapi yang lebih asah dan lebih kuat adalah cukup dengan sifat kudrah. Berarti seperti Imam Sanusi dalam kitabnya yang lain, dia kata kita hanya kata Allah SWT ada sifat kudrah. Kerana bila kita kata Allah ada sifat kudrah, of course dia dalam keadaan juga kuasa tanpa perlu menetapkan sifat kaunuhu ta'ala qadiran, tanpa menetapkan sifat maknawiyah. Yang tak boleh, dua-dua mazhab ni macam mana? Dua-dua mazhab ini betul. Dua-dua mazhab ini dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Yang boleh jatuh dalam kekufuran kalau ada orang kata Allah ada sifat kudrah tapi dia dalam keadaan tak berkuasa. Itu jelas boleh menyebabkan kekufuran. Seperti orang kata Allah maha mendengar, dia ada sifat sama iaitu sifat mendengar, tapi sekarang dia tak dengar. Itu na'udzubillahi min zalik. Dan ini jadi untuk menafikan itu wujudlah golongan yang termasuk dipanggil dengan golongan nazaratul ahwal yang menetapkan tadi iaitu sifat maknawiyah, termasuk salah satu sebab dia. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada soalan satu lagi di WhatsApp konti pada waktu ini. Sarif dari Negeri Sembilan bertanya macam mana namanya Adam dan Hawa sedangkan mereka tak ada ibu bapa. Okey, maksud dia macam mana ada nama Adam wa Hawa sedangkan mereka tak ada ibu bapa. Ya. Jadi kita ingat dalam surah Al-Baqarah, kalau tak salah ya, surah Al-Baqarah yang awal tu kan ada ayat allama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi allama itu maksud dia mengajarkan. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha. Jadi apabila ditafsirkan al-asma'a kullaha, ulama mengatakan berarti apa? Semua nama dari mula makhluk ini termasuk darinya adalah asma'a waladihi, iaitu nama-nama anak dia. Insanan satu-satu. Dawab daripada binatang-binatang, daripada semua jenis yang ada di alam ini diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini tafsiran dari ayat firman Allah SWT, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu. Hanya sahaja, jadi bukan hanya sahaja, maksud termasuk daripadanya Nabi Adam AS lah. Kerana Allah SWT menciptakan Adam dan memberi nama kepada Nabi Adam AS sebagai Adam. Menciptakan Hawa. Siapa yang menciptakan Hawa? Allah SWT. Yang memberi nama Hawa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diajarkan semua perkara yang tadi disebutkan diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu berdasarkan ayat itu, insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Semoga ada manfaat kepada yang bertanya, insya-Allah, kefahaman insya-Allah. Dan untuk waktu ini ada satu soalan, mungkin doktor terangkan serba sedikit, tapi soalannya berbunyi tentang laisa kamitslihi syai'. Bertanya, boleh terangkan apakah maksud tidak serupa dengan yang diserupakan pun dengan yang nak diserupakan pun tidak serupa? Bagaimana mungkin pencerahan daripada doktor? Okey, saya mungkin kurang jelas dengan soalan daripada penanya, tapi saya boleh faham kemungkinan laisa kamitslihi syai'un itu apabila kita terjemah literal satu huruf per huruf, tidak ada laisa, tidak ada kaf seperti, mislihi sepertinya. Kalau kita terjemah satu, syai'un sesuatu apapun. Seolah kita kata tidak ada yang sepertinya Allah sesuatu apapun, berarti mensabitkan ada keserupaan. Kan ada ulama membahas perkara ini, lalu dijawab oleh ulama, ada yang kata
kaf yang pertama itu seperti yang pertama itu dipanggil kaf zaidah, kaf tambahan. Jadi kalau kaf tambahan tak ada nama, berarti tidak ada yang serupa dengan Allah SWT sesuatu apapun. Lebih kurang macam tu. Tapi ada yang melawan, dia kata mana boleh macam tu. Seolah-olah kita kata Allah SWT berfirman dengan suatu perkara yang lagha, yang tidak ada gunanya. Kan kita kata Allah SWT tidak menciptakan suatu tidak ada Allah SWT takkan dia berfirman sesuatu yang tidak ada, yang lagha, yang tidak ada maknanya. Oleh sebab itu yang paling sahih adalah seperti disebut kalau oleh Imam Taftazani kalau tidak salah, iaitu dia mengatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada. Kaf yang pertama ini dimaknakan dengan taukid. Tidak ada yang benar-benar yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Maksud dia berarti tak ada sesuatu apapun di alam ini yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud daripada takwil, ataupun bukan takwil, maksudnya daripada maksud, daripada mafhum ayat laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah SWT dibersihkan daripada jisim dan lain-lain, daripada persamaan dengan makhluk. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Mungkin sesempatnya ada tinggal sedikit masa lagi, mungkin ada pencerahan daripada doktor atas soalan yang terakhir pada waktu ini. Minta perbezaan berbandingan ayat Al-Quran mutasyabihat dan ayat Al-Quran yang dikatakan ayat sifat. Bagaimana doktor? Okey, kalau ayat sifat seperti wahwa sami'ul basir, Allah SWT maha mendengar, maha melihat. Ini mensabitkan ada sifat bagi Allah SWT, iaitu sifat sama' dan basar. Kan? Itu ayat sifat. Kalau ayat mutasyabihat, maksud dia ayat tersebut zahirnya memiliki persamaan antara Allah dengan makhluk. Dan ini berarti dipanggil mutasyabihat kerana dia ada kejanggalan. Ada something. Macam mana takkan Tuhan ada tangan? Yadullahi fawqa aydihim means Allah ada tangan bermakna anggota. Tak boleh diterima. Ini dipanggil mutasyabihat. Ulama yang memanggil, bukan saya. Ulama memanggil sebagai ayat mutasyabihat. Apabila ulama maksud dengan ayat mutasyabihat, maka dia ada kaedah dia untuk memahami ayat tersebut. Sama ada kita serahkan maknanya kepada Allah SWT atau kita takwilkan makna dia, iaitu kita memberikan makna yang laik bagi Allah SWT sesuai dengan kaedah bahasa, iaitu kita cari makna alternatif dengan makna kuasa. So ini perbezaan ayat mutasyabihat dengan ayat sifat. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan doktor, dan tinggal sedikit masa lagi doktor untuk khulasah atau kesimpulan pada tajuk petang ini. Silakan. InsyaAllah pada petang ini kita sudah menutup perbahasan tentang wahdaniyah, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua bahagian yang sangat panjang, dengan harapan dalil-dalil ini menjadi pegangan teguh bagi diri kita supaya tauhid kita tidak goyang, supaya kita punya akidah tauhid kita kan ni, Islam ni agama tauhid ni, dia tidak goyang dan sentiasa mengesakan Allah SWT sama ada pada zatnya, sifatnya ataupun af'alnya, iaitu perbuatannya. Dan saya akhiri pengajian ini dengan aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Aiman Al-Aqiti untuk waktu ini. Jazakallah ana kull khair doktor, wa kullu aam wa anta bi khair, wa insyaallah sanataqabal marra ukhra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia sehingga waktu kini, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radio
IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Tiada ganti kasih ibu ayah akan kau isteri solehaya. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk